Okey, kita tengok pula pada homeostasis tumbuhan. Okey, apa itu transpirasi? Okey, homeostasis pada tumbuhan berlaku melalui proses transpirasi. Okey, apa itu transpirasi? Transpirasi ialah proses kehilangan air melalui sejatan pada stoma tumbuhan. Fungsinya lah untuk menyejukkan daun dan mencegah kepanasan melampau pada tumbuhan. Tengok bagaimana bila terlampau panas, bagaimana tumbuhan itu nak menyejukkan, macam mana manusia tadi nak menyejukkan badan kita. Kita berpeluh, begitu juga berlaku pada tumbuhan. Tapi proses yang berlaku ini disebut sebagai transpirasi. Jadi menyejukkan daun dan mencegah kepanasan melampau pada tumbuhan. Okey, dia mengawal atur air dalam tumbuhan. Ini proses transpirasi. Tumbuhan mempunyai dua sistem utama, iaitu sistem pucuk. Ini adalah bahagian-bahagian yang terlibat dalam proses transpirasi, iaitu pucuk dan juga sistem akar. Sistem pucuk. Okey. Dia melibatkan struktur daun, batang dan juga bunga. Berfungsi untuk mengangkut makanan dan air ke seluruh tumbuhan. Sistem akar pula, itu bahagian bawah. Terdiri daripada akar utama, akar sisi, akar rambut. Dan juga fungsinya untuk menyerap air dan garam mineral daripada tanah. Itu fungsi akar. Dan juga dia memberi sokongan pada tumbuhan. Dia memberi sokongan supaya berdiri tegak. Dia tertanam dalam tanah kan. Okey. Sistem akar. Terdiri daripada akar utama, akar sisi dan rambut akar. Fungsinya adalah menyerap air dan garam mineral daripada tanah dan juga memberi sokongan. Kita tengok struktur dia. Ini akar utama. Ini akar sisi. Ini adalah akar rambut. Okey. Homeostasis dalam tumbuhan, bagaimana ia berlaku? Tengok. Yang pertama, pengambilan air dari tanah ke dalam tisu xilem bahagian akar oleh akar rambut ni. Akar rambut ni akan menyerap air dan dia akan angkut melalui xilem. Kemudian naik. Ini juga berlaku semasa proses fotosintesis. Iaitu air diperlukan untuk membuat makanan. Okey. Samalah, air ini akan diangkut melalui xilem. Kedua, air dan mineral diangkut ke bahagian batang melalui xilem. Yang ketiga, air yang diangkut tadi akan tersejat melalui stoma. Dia pergi ke dalam daun, kemudian dia akan tersejat. Kenapa dia tersejat? Dia bertukar jadi wap. Diserap haba yang ada pada tumbuhan dan ditukar jadi wap. Haba itu dibawa keluar. Itulah bagaimana proses transpirasi berlaku pada tumbuhan. Bagaimana tumbuhan menyejukkan tubuh badannya. Okey. Air tersejat melalui stoma dalam bentuk wap air. Transpirasi pada daun menghasilkan daya yang menarik aliran air dari xilem bahagian belakang tumbuhan ke bahagian daun. Jadi angkut air-air yang terangkut tertarik naik melalui xilem naik ke atas tu juga berpunca daripada berlakunya proses transpirasi. Dengan berlakunya penyejatan air di daun, maka dia menghasilkan daya tarikan pada air di bahagian bawah. Dengan itu air dari bahagian bawah akan dapat ditarik naik. Sebab air di atas bergerak keluar. Okey. Ini adalah stoma pada daun. Ini juga terlibat dalam fotosintesis, iaitu keluar dan masuk dua gas, oksigen dan karbon dioksida yang kamu dah belajar sebelum ni. Ini contoh stoma yang terbuka dan ini stoma yang tertutup. Bagaimana stoma bekerja? Kita tengok bagaimana pembukaan stoma pada siang hari. Stoma terbuka untuk pertukaran gas berlaku. Stoma terbuka untuk pertukaran gas berlaku. Wap air juga akan hilang daripada daun melalui stoma. Wap air tersejat daripada daun melalui proses transpirasi. Daun akan kelihatan mengembang. Daun akan kelihatan mengembang. Okey. Pada siang hari, stoma akan terbuka untuk pertukaran gas berlaku. Ini bagaimana pada hari terlalu panas. Bila terlalu panas, transpirasi yang berterusan akan menyebabkan tumbuhan mengalami kelayuan. Bila keluar lampau banyak keluar air pun tak boleh juga. Dia akan jadi layu sebab kurang air. Dia tak segar. Ini menyebabkan tumbuhan mengalami kelayuan. Stoma akan tutup.
Stoma ni akan tertutup. Dia nak kawal air tu, dia tutup. Jangan banyak sangat air keluar. Untuk mengurangkan transpirasi dan mencegah tumbuhan daripada penyakhidratan, iaitu mengurangkan kehilangan air. Maka stoma ini bekerja dengan cara menutup ruang itu. Daun akan kelihatan menguncup. Lepas tu kita akan nampak daun nampak menguncup. Okey, ini keadaan bagaimana stoma tertutup. Okey, dalam persekitaran yang panas, tumbuhan keadaan layu. Dalam persekitaran yang kurang panas, tumbuhan berkeadaan segar. Ini. Pada hari panas, transpirasi membawa kesan penyejukkan kepada tumbuhan. Okey, inilah kepentingan homeostasis kepada manusia dan benda hidup. Kepentingan homeostasis dalam manusia dan benda hidup yang pertama adalah menyediakan keadaan persekitaran dalam yang optimum supaya semua proses hidup dalam badan organisma berjalan dengan lancar. Itu bagaimana kepentingan homeostasis yang nak membolehkan proses hidup, proses dalaman kita berjalan dengan lancar. Yang kedua, mengekalkan persekitaran dalam yang seimbang dan stabil walaupun persekitaran luar berubah. Walaupun luar panas, tapi dalaman badan kita tidak ikut panas. Luar meningkat, badan kita tidak meningkat. Jadi, dia nak kawal. Ini kawal ni penting. Supaya seimbang. Yang ketiga, membolehkan tindak balas yang dimungkinkan oleh enzim berlaku pada kadar optimum. Untuk enzim berfungsi adalah lebih kurang suhu bawah 40 darjah Celsius. Okay? Jadi supaya tindak enzim ni adalah hormon yang dikeluarkan untuk proses tindak balas biokimia yang berlaku dalam badan. Okay? Jadi untuk enzim ni berfungsi dengan baik, dia mestilah di bawah suhu 40 darjah Celsius. Atau 39 darjah Celsius, bawah pada suhu tu. Yang keempat, membolehkan kadar metabolisme organisma dikawal dengan cekap mengikut keperluan dirinya. Itu kepentingan homeostasis, membolehkan kadar metabolisme organisma dikawal dengan cekap mengikut keperluan dirinya. Yang kelima, membolehkan organisma hidup dalam satu julat habitat yang lebih luas supaya spesies itu dapat menyebarkan dirinya ke persekitaran yang berubah-ubah. Inilah kepentingan homeostasis dalam manusia dan benda hidup. Sekian, terima kasih.